Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Jadli bin Sasudin. Nombor metrik 201000006. Okey, di sini saya ingin buat tugasan H-on HRM 2623 tentang pengurusan papasan dalam pengekalan sebuah organisasi. Okey, di sini saya ambil satu organisasi, iaitu organisasi JPJ. Okey, dalam organisasi JPJ ada tiga perkara yang ada dalam organisasi JPJ, iaitu dasar, strategi, teknik-teknik yang digunakan dan objektif strategi. Okey, dalam organisasi JPJ, dalam dasar strateginya ada sejajaran. Sejajaran dia melalui struktur dalaman, melalui analisis kerja dikaji seperti jawatan yang diperlukan dalam organisasi daripada bahagian dasar hingga ke pelaksana. Kedua, persaingan dasar strategi dari dalam organisasi JPJ seperti pejawatan di jabatan lain. Tetapi di KFC kerja berbeza, walaupun kriteria pekerja yang dicari lebih ketat, seperti seorang itu perlu menjalani ujian fizikal dan mempunyai BMI. Sebab kerana JPJ ni adalah badan uniform. Contohnya seperti kita minta grade 41 Jabatan Pertanian dengan Jabatan JPJ. Okey, dua-dua kena memiliki ijazah. Tapi dari segi BMI, daripada segi fizikal, beza dia daripada segi fizikal lah. Itu dia beza dia. Okey. Sumbangan dalam program insentif. Sumbangan dalam program insentif, organisasi memberi asas senioriti dalam kenaikan pangkat dan pekerja. Maksudnya JPJ ni lebih kepada orang senioriti lah. Dalam tu lah. Pentadbiran dalam keupayaan organisasi. Okay, kita pergi kepada teknik-teknik dia pula. Okey, merujuk pada dasar strategi, terdapat teknik-teknik papasan dalam organisasi JPJ. Okey, teknik analisa kerja. Okey, analisa kerja contohnya, okey, KP29 dengan KP19 berbeza diksi dia. Maksudnya berbeza daripada segi pengambilan dia dan berbeza daripada segi kerja dia. Okey, dua-dua berbeza dan mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Okey, di situlah. Situ bila dia berbeza, bila berbeza tugasan dan berbeza tugas dan berbeza dia punya KFC, okey, berbezalah daripada segi gaji dia. Situlah daripada satu lagi. Teknik dalaman yang digunakan untuk syarat kelayakan BMI lah. Maksudnya dalam BMI lah, dari segi BMI mungkin sama lah untuk semua pejawatan lah, tapi dia mengikut kepada orang kata BMI lah. Maksudnya daripada segi property one, grade atas sampai ke bawah, BMI dia lebih kurang sama lah. Sama je sebab nak masuk. Tu sebab dia uniform. Okey, teknik sumbangan iaitu dalam program insentif. Okey, organisasi memberi senioriti dalam kenaikan pangkat untuk pekerja. Contohnya memberi keutamaan pada mereka yang sudah lama berkhidmat dalam JPJ. Disebab tu kalau dalam JPJ sendiri ada peperiksaan KPSL, iaitu kenaikan pangkat secara lantikan. Maksudnya dia beri keutamaan kepada anggota tersebut. Maksudnya dia nak naik ke grade 29, dia perlu lulus dalam peperiksaan KPSL. Apabila lulus, okey, dia layak untuk ditemuruga untuk kenaikan pangkat. Selalunya dia beri kelebihan lah, keutamaan kepada orang yang lama. Dari segi itulah untuk naik pangkat. Bila naik pangkat, naiklah gaji kan. Macam itulah. Lepas tu untuk anggota yang lebih kerja lama, dalam contoh dia orang panggil KUP, iaitu mengikut time base. Maksudnya macam 19 ni dia berada di dalam kerja tersebut sampai 13 tahun. Okey, bila 13 tahun mengikut, maksudnya strategi dia kekosongan tak ada, tapi dia akan naik juga pangkat, tapi dia segi time base. Orang panggil KUP lah. Maksudnya KUP tu maksudnya dia kenaikan tanpa temuruga lah. Cukup 13 tahun automatik akan naik. Okey.
Lepas tu pula memang kita sedia tahu memang kerajaan akan bagi kenaikan tahunan lah. Maksudnya kenaikan tahunan akan dibagilah setiap tahun, okey, dengan mengikut prestasi pekerja semula apa semua, tak ada melakukan kesalahan lain. Okey, dia akan bagi kenaikan tahunan sehinggalah rapat gaji, orang panggil, sekarang orang ni panggil apa, rapat gaji lah, maksudnya sampai skim dia habis. Okey, setelah itu pula teknik penilaian. Okey, teknik penilaian ni lebih kepada pembelanjaan lah, keupayaan jabatan. Kadang-kadang jabatan ni lebih pada belanjawan, seperti dia memberi elang kola. Kelebihan dia, uniform biasalah, elang kola dia, macam elang rumah biasalah. Satu lagi elang operasi, iaitu elang operasi ni untuk bagi anggota yang bekerja di lapangan, maksudnya yang buat robot ke semua tu lah. Dia akan bagi elang sara diri. Dan satu lagi kelebihannya ialah allowance lebih masa. Maksudnya ada OT lah, tapi OT ni diberi kepada golongan apa, maksudnya kumpulan pelaksana lah. Golongan pelaksana yang melakukan tugas-tugas bawahan lah. Seperti satu lagi tambahan pula, sekiranya ada anggota yang pergi bekerja di luar, dia akan berilah allowance lodging, allowance makan, allowance harian lah. Maksudnya pekerja atau staf tak terasa terbeban apabila diarah bertugas di luar kawasan. Maksudnya dari segi kewangan, okey, kita dahulukan duit kita, nanti kita akan claim lah. So dari segi kewangan boleh mengurangkan lah dia punya tekanan untuk bekerja di luar. Contohnya, so dia dapat lebih beri tumpuan kepada kerja yang orang kata matlamat tugas dia untuk berada di sana tu lah. Okey. Dan okey. Okey, objektif strategi. Okey, objektif strategi dia ialah semua sila maklum lah, setiap kali pekerja yang kita pilih mestilah kita nak target dia untuk menjadi cemerlang. Okey, pekerja di sini bila dah semua dia bagi kelebihan, banyak kelebihan, okey, pekerja akan lebih cekap, okey, merasa kepuasan bekerja dan memberi nilai positif, memberi prestasi yang terbaik lah dalam kerja. Ialah sebab dia sayang kerja dia. Dia dah kerja bagus-bagus, dia akan jagalah. Dia rasa, maksudnya apa yang dia, kelebihan yang dia ada, so dia sayang untuk kerja dia. Maksudnya dia nak pindah ke tempat lain pun, contoh ada swasta gaji lebih tinggi, tapi dia tak nak sebab kelebihan banyak yang diberi oleh kerajaan lah. Lepas tu satu lagi, adil. Organisasi memastikan layanan yang adil, maksudnya dari segi sumbangan prestasi pada keperluan pekerja. Maksudnya dia adil lah dari segi pembayaran OT lebih masa, pembayaran allowance lodging, allowance kesusahan, lepas tu allowance perumahan. Okey. Lepas tu lagi pematuhan. Okey, apabila organisasi tu dia dah bagi kelebihan apa semua, okey, automatik pekerja akan mengikut apa yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Okey, pekerja akan lebih mematuhi undang-undang lah. Undang-undang dari segi kerja menepati masa, menjaga kerja mengikut tugasan yang diberi. Maksudnya tidak MC selalu, maksudnya dari segi kehadiran, kedatangan kerja bagus. Situlah semua akan jadi terbaik lah. Bila terbaik ni, biasalah organisasi akan lebih tinggi lah. So di situ pekerja dengan organisasi akan sejajar lah, maksudnya. Okey, rumusan daripada semua sekali yang saya kaji ni, keseluruhan model gaji mengikut dasar strategi, teknik dan objektif strategi sangat penting dalam sebuah organisasi. Maksudnya bila dah sama-sama adil, sama-sama puas hati, okey, dia jadi keseronokan lah bekerja. Okey, dari segi organisasi akan dapat lah apa yang dia nak. Okey, pekerja akan dapat apa yang dia nak. Okey, ia akan memberi banyak manfaat lah kepada pekerja dari segi kecekapan, adil dan pematuhan undang-undang sejajar dengan matlamat organisasi. Okey, di situlah saya nak cerita. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.